Kalau berkaitan dengan marhain, ikan-ikan bilis, cepatnya sampai. Apa asas utama bantahan doktor? Sedangkan, salah ke kalaulah akaun membabitkan adik dan salah ke kalaupun Ketua Pesuruhjaya memiliki kekayaan? Silakan doktor. Pertama, adakah salah adiknya Ketua Pesuruhjaya ataupun Ketua Pesuruhjaya itu mempunyai kekayaan? Tidak salah. Akan ia dibenarkan. Cuma di dalam peraturan dan arahan penjawatan awam itu mempunyai beberapa kriteria-kriteria penting, iaitu di dalam memiliki saham-saham ini ada aturannya dan ada limitasi dia. Itu yang pertama. Dan sekiranya yang ditimbulkan tadi oleh saudara Amin adalah berkaitan dengan adiknya itu yang dikatakan menggunakan ataupun menguruskan akaun tersebut, saya ingin menarik perhatian semua daripada kita bahawa perkara itu telah pun berubah pada petang tadi, iaitu apabila sekitar pada 5 hari bulan 1 ataupun 6 hari bulan 1 2022 di dalam sidang media yang dilakukan oleh SPRM yang dimulai oleh Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR yang diketuai oleh pengerusinya iaitu Tan Sri Abu Zahar Ujang, beliau menyatakan dengan jelas, dengan eksplisit kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa akaun beliau itu diuruskan oleh adik beliau tanpa meletakkan penamanya, sama ada Nasir Baki ke ataupun ada dua nama yang timbul daripada adik-beradik beliau itu. Itu adalah perkara yang semua daripada kita maklum. Kalau dalam bahasa pengajiannya adalah maklum bil-darurah. Tak nak kena tahu benda tu. Semua sebab ia secara langsung. Tu yang pertama. Baik, berlaku siasatan inquiry sehinggalah pada 6 hari bulan 1 Suruhanjaya Security menyatakan akan menyiasat penglibatan adik kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM ini kerana ianya boleh melanggar di bawah Akta Suruhanjaya Security 1993, Akta Pasaran Modal Perkhidmatan tahun 2007 dan Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991. Namun pada semalam, agak petang, agak lewat juga, 18 Januari, saya ingin membacakan dan berkongsi bahawa Security Commission telah menamatkan inquiry dan berdasarkan keterangan yang dikumpul, Suruhanjaya Security tidak dapat membuat penemuan secara konklusif bahawa berlaku pelanggaran di bawah Seksyen 25(4) SIKDA telah pun berlaku. Okey, bermaksud pada semalam, lebih kurang dalam 24 jam yang lalu, Suruhanjaya Security tidak boleh membuat satu conclusion, tidak membuat satu dapatan yang terakhir bahawa wujud ataupun tidak pelanggaran itu. Menariknya, pada beberapa jam yang lalu, 19 Januari pada hari ini, terdapat satu lagi kenyataan media yang dibuat oleh Suruhanjaya Security, iaitu pertama, konklusinya semalam tidak dapat dibuat konklusi, hari ini pertama, Tan Sri Azam Baki is the name account holder and had control of the said trading account. First. Second, Tan Sri Azam Baki operated the account that he had opened in that he had given instructions to buy, sell and transfer securities from the said account. Therefore, the Security Commission arrived at the decision. It's a completely different, sangat berbeza dengan apa yang berlaku semalam. Semalam menyatakan tidak ada satu penemuan yang konklusif, tetapi hari ini arrive at the decision that there was no breach of Section 25(4) of the Securities Industry Central Depositories Act 1991. Makanya, berdasarkan perkara ini yang kita sebutkan, ianya berlaku cacah merbab dan kita daripada hari yang pertama. Saya kira saya agak terlewat berbanding dengan yang berhormat yang mengeluarkan kenyataan yang lebih awal daripada saya, iaitu meminta kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM ini untuk diberikan garden leave, diberikan bercuti bagi siasatan ini berjalan. Dan ternyata, kenapa asas itu penting dan kenapa kenyataan itu disambut oleh saya selepas daripada yang berhormat Ustaz Fadli Syahari menyebutkan hal tersebut, kerana tidak sampai 3 hari selepas daripada itu, satu laporan polis dibuat kepada SPRM bagi menyiasat pengurusan utama Suruhanjaya Security dengan satu laporan melibatkan rasuah
ataupun salah guna kuasa ataupun berlakunya kepentingan tertentu berjumlah 28.2 juta ringgit Malaysia. Nampak? Saya percaya dengan penuh insaf bahawa sekuen ini tidak berlaku out of blue. Tidak berlaku hanya kerana terjadi satu insiden, tidak. Ianya berlaku disebabkan wujudnya sebab-sebab ataupun musabab yang termuncul daripada serangan ataupun penemuan yang disebutkan ataupun yang ditimbulkan oleh whistleblower. Mungkin akan ada yang bertanya, hal ini telah berlaku sekitar 2015, 2016. Namun saya yakin dalam bidang ini, saya dalam bidang agama, Ustaz Fadli juga dalam bidang agama, tapi saudara Amir adalah dalam bidang undang-undang, tidak ada tarikh luput bagi suatu pendakwaan ataupun revisi terhadap sesuatu kesalahan jenayah. Maka bagi saya kenapa ianya sangat penting? Ianya sangat penting kerana ia melibatkan hampir keseluruhan daripada sistem itu. Kalau berkaitan dengan marhain, ikan-ikan bilis, cepatnya sampai. Cepatnya ataupun kadang-kadang berlainan dia punya layanan. Tetapi kalau berkaitan dengan orang-orang besar, VVIP dan nama-nama besar dalam negara, lain pula layanannya.